Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kui Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Okey, subtopik dia adalah 6.3 pasaran persaingan sempurna PPS, di mana fokus kita adalah berkenaan dengan 6.3.4 keseimbangan firma jangka pendek bahagian yang kedua. Untuk bab ini mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita fokuskan adalah 6.3 pasaran persaingan sempurna PPS. Okey, berkenaan dengan pasaran persaingan sempurna, video yang lepas Miss pun telah bincang tentang ciri-ciri PPS, pembentukan kilog permintaan firma yang bersifat anjal sempurna, lepas itu hasil firma, dan sekarang memang kita nak fokus tentang keseimbangan firma jangka pendek. Kemudian berkaitan dengan keseimbangan firma jangka pendek, kita pun telah bincang tentang keseimbangan firma di mana dia adalah dibincangkan melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan TRTC dan juga pendekatan MRMC. Jadi sekarang kita akan fokus tentang keuntungan firma. Keuntungan firma. Okey, jadi keuntungan firma ini terdiri daripada 3 jenis keuntungan. Jadi untuk keuntungan yang pertama ini adalah untung lebih normal, diikuti dengan untung normal, dan akhirnya untung kurang normal. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu untung lebih normal. Untung lebih normal. Rumus dia. Okey, nak cari untung itu kita akan guna TR tolak dengan TC, iaitu total revenue, jumlah hasil tolak jumlah cost, total cost. Okey. Penentuan perkara berikut. Okey, jadi kalau kita nak tentukan untung lebih normal ini, kita akan kaji dari segi hubungan TR dengan TC. Nak dapat untung lebih normal, bermaksud masa itu TR adalah melebihi TC. Okey, selain daripada TRTC, kita juga akan tengok hubungan bagi AR dan AC. Jadi hubungan AR dengan AC lebih kurang sama seperti atas, iaitu AR lebih daripada AC. Cuma kita dapati bahawa T ini kita tukar jadi A sahaja. Yang T tukar jadi A. Okey, masih revenue melebihi cost. Okey, maka sekarang Miss akan terangkan bagaimana kita nak lakar raja untuk untung lebih normal. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi untung lebih normal. Okey, seperti biasa, nak lakar raja itu kita kena sediakan paksi Y serta paksi X dia. Okey, jadi paksi Y ini kita akan labelkan C, P, R. C ialah cost, P ialah price dan R ialah revenue. Bermaksud dekat sini kita ada cost, harga dengan hasil. Dan jangan lupa buat kurungan RM. Okey, yang ini asalan. Dan paksi S ini kita akan labelkan Q. Q itu merujuk keluaran ataupun kuantiti output dan kurungan unit. Okey, disebabkan sekarang kita tengah lakar firma dalam PPS kan? Jadi anda pun sudah tahu bahawa syarat bagi PPS di mana kita kata P sama dengan AR sama dengan MR juga sama dengan DD. Itu adalah syarat bagi PPS. Okey, dan anda pun sudah tahu bahawa disebabkan firma dalam PPS sebagai penerima harga, maka kilog permintaan yang ditepikan adalah bersifat anjal sempurna. Okey, jadi Miss akan buat yang ini. Ini adalah step yang pertama ya. Okey, jadi kita pun labelkan lah. P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Itu step yang pertama. Okey, step yang kedua kita akan sediakan kilo MC dan anda pun sudah tahu bahawa kilo MC itu berbentuk U kan? Turun, minimum, naik. Okey, jadi kita pun buat kilo MC. Itu adalah step yang kedua. MC. Okey, Miss tunjuk step dia dulu ya. Tadi step yang pertama,
kita lakar kilo, okey, P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD, itu step yang pertama. Step yang kedua, anda sediakan kilo MC. Dan sekarang step yang ketiga, anda kena tentukan titik keseimbangan dia. Okey, keseimbangan. Apakah syarat keseimbangan Fermat PPS? Ya, kan kita kata keseimbangan Fermat tercapai apabila MC bersilang dengan MR kan? Jadi inilah titik keseimbangan dia. So, step yang ketiga, tentukan titik keseimbangan. Selepas kita ada titik keseimbangan, seperti biasa, kita akan tentukan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. Okey, andaikan harga keseimbangan adalah P dekat sini, kuantiti keseimbangan, buat dotted line sambung ke bawah dan labelkan Q. Okey, jadi yang seterusnya, step yang keempat, kita akan tentukan TR kita. Okey, berapa TR kita? Okey, pelajar sudah tahu TR itu kan sama dengan P darab Q kan? Jadi ini P. Inilah Q. Jadi, kita boleh kata bahawa jumlah hasil boleh diwakili oleh kawasan kosong P, E, Q. Okey, Miss catat dekat sini ya. Okey, ini adalah TR. TR kita adalah diwakili oleh kawasan kosong P, E, Q. Okey, itu adalah TR dia. Okey, kalau katakan Miss nak tanya tentang AR. AR dia boleh ditunjukkan oleh bahagian mana? Kalau TR, kosong P, E, Q kan? Kalau AR itu maksud kita guna TR bahagi Q. Jadi AR dia akan jadi sama ada OP. Tengok OP. Kan ini AR kan? OP. Selain daripada OP, kita juga boleh kata bahawa AR itu juga boleh sama dengan EQ ataupun QE. Okey, EQ pun boleh, QE pun boleh. Mana-mana satu. Sama ada OP, gap inilah, ataupun EQ, gap ini. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan AR. Okey, seterusnya. Sekarang kita nak lakar untung lebih normal. Okey. Kalau untung lebih normal, apakah hubungan TR dengan TC? Ya, kan kita kata TR lebih daripada TC kan? So, kalau TR lebih daripada TC, dengan reti kata lain, masa itu AR juga melebihi AC. Okey, jadi apabila kita nak lakar kilo AC itu, ada beberapa perkara yang pelajar kena alert. Okey, kita cuba tengok apakah perkara tersebut. Sebelum kita teruskan AC, kita tengok AR. Kenapa Miss tadi tak sebut pasal AR pun? Sebab kita sudah ada AR dekat sini dah. AR kita dah sedia ada. Kilo yang perlu dilakarkan hanya AC sahaja. Okey, jadi nak lakar AC ini, anda pun sudah tahu bahawa kilo AC berbentuk U kan? Okey. Yang pertama, apabila AC anda sentuh dengan MC, pastikan AC adalah minimum apabila dia bersilang dengan MC. Okey, itu syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua, disebabkan sekarang kita tengah lakar untung lebih normal. You kata AR kena melebihi AC. Jadi, mana AR kita? Anda kena rujuk di sepanjang keseimbangan titik E ini. AR kita kat sini kan? So, bermaksud AC anda mestilah berada di bahagian bawah ini. Supaya AR anda adalah melebihi AC. Okey, jadi sekarang Miss tunjukkanlah cara nak lakar kilo AC itu. Okay, first step, pastikan AC sentuh MC, dia adalah titik minimum. Dan kemudian masa dia nak itu, pastikan dia adalah di bawah AR. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo AC. Okay. Turun. Sentuh MC, pastikan ini titik minimum. Kemudian naik. Okey, inilah kilo AC. Okey, check. Inilah titik minimum, betul. Okey, jadi sekarang step yang seterusnya, kita nak cari tentang TC. Apakah rumus TC? AC darab Q. Mana AC itu? Okey, sekarang cuba tengok di sepanjang keseimbangan. Okey, titik E turun.
Sentuh AC. Kan dekat sini kan? Okey, jadi apabila sentuh AC ini, buat satu titik dan kemudian buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Lepas tu anda boleh labelkan apa-apa huruf lah. Mungkin anda boleh labelkan sini A ke, okey, sini B ke, it's up to you. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan TC kita kat mana. Okay, so you tahu bahawa TC sama dengan AC darab Q. AC ini kan? Okay, jadi AC darab dengan Q. Jadi TC adalah diwakili oleh kawasan O, A, B, Q. O, A, B, Q. Okay, dan sekarang kita cuba tengok ini adalah total cost kan? Okay, katakan saya nak tanya tentang AC sahaja. AC, average cost. Jadi AC dia, kan ini kilo AC kan? Jadi AC dia boleh ditunjukkan oleh bahagian OA ataupun BQ. Sama ada OA ataupun BQ. Mana-mana satu pun boleh. Itu adalah AC. Okey, kemudian sekarang dengan adanya TR, dengan adanya TC, bolehlah saya cari untung. Untung sama dengan TR tolak TC. Jadi TR kita O, P, E, Q. TC kita O, A, B, Q. Jadi segi empat yang besar ini tolak yang ini. Jadi dia akan tinggal bahagian sini. Okey, jadi untung ini adalah ditunjukkan oleh A, P, E, B. Okey, maka untung yang tipu oleh ini adalah untung lebih normal. Okey, di mana dia boleh ditunjukkan oleh kawasan A, P, E, B. A, P, E, B. Ataupun kalau pelajar nak mula dengan E dulu pun boleh. E, P, A, B. Okey, jadi segi empat ni je. Okey, kemudian tadi itu untung lebih normal. Kalau katakan saya nak cari untung lebih normal per unit, saya nak cari satu unit tu. Dia akan ditunjukkan oleh bahagian apa? Kalau untung lebih normal, A, P, E, B kan? Kalau per unit maksudnya macam ini lah. Average revenue, average cost. Ya, dia akan diwakili oleh kawasan AP, okey. Itu salah satu jawapan. Selain daripada itu, ya, EB pun boleh. Jadi itu adalah untung lebih normal per unit. Okey. Tadi lupa nak bagi tahu. Selepas cari TR, TC, step yang terakhir itu tentukan dari segi keuntungan. Okey, jadi kalau kita nak huraikan rajah ini, okey. Saya highlight beberapa poin dulu ya. Yang pertama, anda kena beritahu tentang keseimbangan firma. Huraikan. Keseimbangan firma tercapai pada titik E apabila kilo MC bersilang. Okey, huraikan semualah. Okey, kemudian step yang kedua. Ya, anda bagi tahu tentang jumlah hasil TR tu berapa. Dan kemudian step yang ketiga, bagi tahu tentang TC, total cost tu berapa. Dan akhirnya step yang keempat itu beritahu untung lebih normal dia ditunjukkan oleh kawasan apa. Okey, jadi itu adalah keseluruhan bagi untung lebih normal. Okey, itu adalah berkenaan dengan untung lebih normal. Jadi sekarang marilah kita tengok bagaimana pula dengan untung normal. Untung normal. Rumus dia pun sama, iaitu untung sama dengan TR tolak TC. Jadi penentuan perkara berikut, kita nak tentukan hubungan antara TR dengan TC. Kalau untung normal, TR dia akan sama dengan TC. Begitu juga kita nak tentukan hubungan antara AR dengan AC dan kita akan dapati bahawa masa itu AR sama dengan AC. Jadi untuk yang seterusnya, Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi untung normal. Lakaran raja untuk untung normal, jadi kita akan sediakan paksi X dengan paksi Y dulu.
Okey, jadi paksi Y ini kita akan labelkan C, P, R, kurungan RM. Ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q, kurungan unit. Okey, jadi ini adalah lakaran raja bagi firma dalam PPS. Jadi syarat PPS adalah P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Jadi kelok permintaan dia adalah bersifat anjau sempurna. Jadi kita pun tulislah P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Itu step yang pertama. Step yang kedua, apakah step tu? Ya, lakar kelok MC. Okey, dan kemudian kita tentukan step yang ketiga itu adalah step yang ketiga, keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Tunjukkan titik E dulu. Kemudian harga keseimbangan labelkan P dan kuantiti keseimbangan buat dotted line dan labelkan Q. Okey, jadi sekarang daripada ini kita terus tahu jumlah hasil kita sama dengan O, P, E, Q. Kalau saya nak tahu tentang AR, dia boleh jadi sama ada OP sini ataupun EQ. Okey, QE pun boleh je. Itu adalah hasil rata. Okey, sekarang kita nak cari pasal TC. Okey, sebelum kita nak cari TC itu, kita kena tengok lakaran raja kita tak ada AC lagi. Okey, jadi sekarang fokus balik bahagian ini. Untung normal, di mana TR sama dengan TC. Kalau TR sama dengan TC itu bermaksud AR sama dengan AC. Okey, jadi macam tadi, seperti apa yang Miss beritahu, nak lakar AC ini, dia mesti memenuhi dua syarat. Yang pertama, kita kena tahu bahawa apabila AC itu dia bersilang dengan MC, dia mestilah titik minimum. Okey, AC adalah minimum apabila bersilang dengan MC. Dan syarat yang kedua, disebabkan sekarang untung normal, pastikan AR anda sama dengan AC anda. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok macam mana kita nak lakar kilo AC yang berbentuk U ini. Okey, tengok yang ini ya. AC adalah minimum apabila bersilang dengan MC. Okey, tetapi sebelum itu kita kena cari ini dulu. AR sama dengan AC. Di sepanjang keseimbangan titik E ini. Di keseimbangan titik E ini. Manakah AR kita? Sini kan? Dan pada masa itu, kita kata dia sama dengan AC. Maksudnya AC kena melalui titik ini juga. Tapi anda boleh nampak titik ini sebenarnya juga sama dengan MC kan? Dengan reti kata lain, disebabkan dia sama dengan MC, bermaksud titik ini adalah titik minimum AC. Okey? Dengan reti kata lain, ini minimum point bagi AC. Jadi dia akan jadi bentuk U macam ini. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo AC. Turun. Sentuh sini, ini minimum point dia. Kemudian naik. Jadi ini adalah AC. Okey, barulah dia memenuhi dua syarat ini. Jadi sekarang kita cuba tengok TC dia. So, anda tahu bahawa TC sama dengan AC darab Q. Okey, di titik keseimbangan itu, mana AC? Kan ini kan? Jadi darab dengan Q. Inilah kawasan dia. Jadi TC boleh ditunjukkan melalui kawasan O, P, E, Q. So kita pun tulis O, P, E, Q. Okey, dan kemudian AC. AC boleh ditunjukkan oleh bahagian apa? Ya, OP ataupun EQ. Ya, mana-mana satu. Sama ada OP ke ataupun EQ. Okey, dan yang seterusnya kita nak tentukan hubungan antara TR dengan TC. OPEQ, OPEQ. Maksudnya kawasan ini, jumlah hasil, tolak jumlah kos, OPEQ juga. Tinggal apa? Ya, tak ada apa-apa. Itulah sebab kita kata TR dia sama dengan TC.
Dengan demikian, kita kata ini adalah untung normal. Okey, jikalau kita nak huraikan esei kita, sama seperti tadi, peringkat yang pertama, kita akan fokus tentang keseimbangan firma. Jadi huraikanlah, keseimbangan firma PPS tercapai pada titik E apabila kilo MC bersilang dengan kilo MR pada harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, lepas itu beritahu jumlah hasil yang diperoleh bagi firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OPEQ. Okey, lepas itu jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OPEQ. Lepas tu beritahu bahawa firma adalah memperoleh untung normal. Kenapa? Sebab TR adalah sama dengan TC, iaitu OPEQ. Okey, so selesailah bagi huraian raja untung normal. Okey, selesailah untuk bahagian untung normal ini. Jadi, kita sekarang sambung dengan untung kurang normal pula. Untung kurang normal. Rumus dia juga sama seperti tadi, TR tolak TC sahaja. Penentuan perkara berikut, kita nak tentukan hubungan antara TR dengan TC. Jadi kita dapati bahawa TR kurang daripada TC. Okey, kemudian juga sama, kita akan tentukan hubungan AR dengan AC. Kalau nak dapat untung kurang normal itu, AR kurang daripada AC. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba tunjukkan lakaran raja bagi untung kurang normal. Lakaran raja untuk untung kurang normal, seperti biasa kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, untuk paksi Y kita akan labelkan C, P, R, kurungan RM. Yang ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q, kurungan unit. Untuk step yang pertama, kita akan sediakan kelok AR dia dulu. Jadi, syarat bagi PPS adalah sama dengan P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan TD kan? Dan kelok itu adalah bersifat anjal sempurna. Okey, jadi sekarang kita pun sediakanlah kelok tersebut. Okey, jadi kita pun labelkan P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD. Okey, step yang kedua, kita akan sediakan kelok MC, okey, yang berbentuk U turun, minimum, naik. Okey, kita labelkan MC. Okey, step yang seterusnya, kita akan tentukan titik keseimbangan dia, di mana MC bersilang dengan MR, jadi titik keseimbangan. Inilah titik E dia. Harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan, inilah dia Q. Okey, jadi kita boleh sediakan maklumat yang berkaitan dulu. Pelajar boleh tentukan TR. TR boleh ditunjukkan oleh kawasan OPEQ. Okey, jadi kita pun tulislah OPEQ. Kalau katakan Miss nak tanya AR dia boleh diwakili oleh bahagian mana? Sama ada OP ataupun EQ. Okey, seterusnya kita nak tentukan TC. Nak cari TC ini, pastikan anda lakar kelok AC dulu. Okey, sebab kita perlukan AC. Okey, untuk untung kurang normal ini, apakah hubungan antara TR dengan TC? Kita kata TR kurang daripada TC. Kalau TR kurang daripada TC, bermaksud AR pun akan kurang daripada AC. Okey, nak lakar kelok AC ini ada dua syarat. Syarat yang pertama, AC mestilah minimum apabila dia bersilang dengan MC. Dan syarat yang kedua, pastikan AR kurang daripada AC. Jadi sekarang kita tengok mana titik keseimbangan kita. Sini. Jadi, tengok AR kurang daripada AC. AR kita kat sini kan? AC sepatutnya berada di atas ke ataupun berada di bawah. Kita nak AC melebihi AR. AR kat sini.
Ya, dia akan berada di atas, bahagian atas ini. Okey, pastikan anda lakar kilo AC anda di bahagian atas. Okey, dan sentuh MC minimum. Jadi dia akan jadi sedemikian. Turun, sentuh MC minimum, kemudian dia naik. Okey. Okey, turun, sentuh MC ini minimum, kemudian dia naik. Okey, inilah AC. Okey, seterusnya, sebelum kita tentukan TC ini, kita kena tahu mana bahagian AC tu. Okey, sekarang Miss nak ingatkan pelajar, sila kembali ke titik keseimbangan titik E ini. Okey, dan kemudian kita buat titik E ini bagi dia naik sehingga sentuh AC. Okey, dan jangan tertarik dengan titik minimum AC. Sebab banyak pelajar memang tertarik dengan titik minimum AC ini. Dia akan terus buat dotted line ke sini. Okey, kalau anda tertarik dengan titik minimum yang cantik ini, nanti jawapan kamu semua salah. Okey, jadi kita kembali kepada titik keseimbangan sini, bagi dia naik. Sehingga sentuh AC. Lepas tu berhenti. Okey, tarik ke sebelah kiri. Okey, inilah dia. Okey, sekarang kita boleh labelkan sini, mungkin anda boleh tulis X ke, Y ke, apa-apa huruf je. Okey, kemudian TC. TC sama dengan AC darab Q. Ataupun anda boleh tentukan mana AC dulu. Okey, AC. Di sepanjang keseimbangan. Ini AC kan. So, AC boleh ditunjukkan oleh sini OX. Ataupun sini pun boleh YQ. Jadi kalau kita nak tahu TC, kita darab sajalah, dia akan jadi segi 4 ini. Jadi TC boleh diwakili oleh kawasan O, X, Y, Q. Okey, dan sekarang selepas kita sediakan TR, selepas kita sediakan TC, kita boleh cari untung. Okey, untung kita cuba tengok TR tolak TC. TR kita OPEQ. Okey, sekali lagi saya ulang, OPEQ itu TR. TC kita yang ini OXYQ. Okey, sekali lagi saya ulang, OXYQ. Jadi anda dapati bahawa TC kita adalah lebih besar daripada TR kita. Jadi untung yang diperoleh ini, dia akan jadi untung kurang normal. Untung kurang normal itu sebanyak berapa? Okey. Tinggal bahagian ini kan, beza dia, okey. TR tolak TC. Jadi beza dia, inilah dia. Okey, maka kita boleh kata bahawa untung kurang normal yang diperoleh prima boleh ditunjukkan melalui kawasan PXYE. PXYE. Ataupun kalau Miss nak tanya, untung kurang normal per unit yang diperoleh prima boleh ditunjukkan di bahagian apa? Ya, sama ada ini XP ataupun EY, ya. Itu adalah per unit. Sebab per unit dia sama dengan yang ini, average punya. Okey, jadi kalau sekarang kita nak huraikan lakaran raja kita. Okey, yang pertama, seperti biasa, kita kena ada titik keseimbangan prima dulu. Kita bagi tahu keseimbangan prima tercapai pada titik E apabila kilo MC bersilang dengan kilo MR pada harga keseimbangan P tangguhan titik keseimbangan dia Q. Selepas itu, bagi tahu, jumlah hasil yang diperoleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OPEQ. Lepas tu, peringkat yang ketiga, bagi tahu jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan OXYQ. Okey, maka firma memperoleh untung kurang normal sebanyak PXYE. Kenapa? Sebab, kembali kepada yang ini. Sebab TR kurang daripada TC. Selepas anda bagi tahu untung kurang normal sebanyak, beritahu alasan TR kurang daripada TC.
Okey, jadi selesailah huraian raja anda. Okey, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Miss, bahagian yang AR, AC untung kurang normal per unit ini tak perlu huraikan ke? Okey, kalau anda nak huraikan, you just go ahead. Okey, tetapi apa yang Miss tunjukkan dekat sini, itu adalah asas yang kena sedia ada. Okey, yang ini adalah basic lah. Kalau you nak jadikan essay anda lagi advance, you boleh tambah lah macam-macam. Okey, kalau sesiapa yang rasa susah itu, fokus apa yang Miss tekankan yang ini sahaja. Okey, lepas ni ingat praktis lakaran raja ya, bagi untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal. Okey, jadi sekiranya anda suka penerangan Miss, okey, jangan lupa subscribe channel saya. Okey, bagilah sokongan kepada Miss. Okey? Sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok soalan yang berkaitan dengan keuntungan prima. Soalan yang dikemukakan. Raja berikut menunjukkan kelok kos dan hasil firma A dan firma B. Okey, yang ini firma A, yang firma B punya berada di page yang seterusnya dalam pasaran persaingan sempurna. Okey, jadi sekarang marilah kita cuba fokus tentang firma A dulu. Okey, jadi dekat sini raja yang disediakan paksi Y dia, okey, sepatutnya paksi Y dekat sini dia seharusnya labelkan P, C dengan R lah. Lepas tu kurungan RM dan paksi X ini Q kurungan unit. Okey, jadi kita ada kilo MC, ada AC, ada MR1 dan juga AR1. Okey, pelajar kena tahu ini adalah pasaran persaingan sempurna PPS. Jadi apakah syarat dia? Di mana kita kata syarat PPS, P sama dengan MR sama dengan AR juga sama dengan DD. Jadi dekat sini anda sebenarnya boleh tambah P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan DD. Dia ada satu, jadi anda boleh tambahlah ada satu kat sini. Okey, sekarang barulah kita sambung. Apakah syarat bagi keseimbangan firma PPS? Syarat keseimbangan. Ya, di mana kita kata ada dua pendekatan TRTC dan juga MRMC kan. Jadi sekarang raja ini dia tak ada TRTC pun. Jadi kita kena fokus MRMC. Jadi keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR. Jadi ini kilo MC. Okey, saya bulatkan Okey, yang ini kilo MR. So, keseimbangan tercapai apabila MC bersilang dengan MR. So, ini MC, ini MR. Jadi, titik yang bersilang adalah pada titik ini. Okey, jadi kita boleh labelkan ini adalah keseimbangan firma, titik E. Okey, jadi sekarang cuba tengok harga keseimbangan firma sebab kita kata P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD kan. Jadi P kita akan rujuk yang ini. Ya, di mana harga keseimbangan sama dengan RM15. Lepas itu kuantiti keseimbangan, tengok keseimbangan sini tarik ke bawah. Ya, kuantiti keseimbangan sama dengan 25 unit. Jadi harga keseimbangan kita pun tulislah sama dengan RM 15. Sinilah dia. Keluaran keseimbangan, jadi keluaran keseimbangan ini merujuk kepada kuantiti keseimbangan, jadi dia akan sama dengan 25 unit. Okey, dan seterusnya kita cuba tengok. Dia nak tanya tentang hasil kan. Okey, pelajar pun sudah tahu bahawa hasil itu adalah P darab dengan Q. Kita sudah tahu harga keseimbangan RM15, sementara waktu kuantiti keseimbangan adalah 25 unit kan. Jadi jumlah hasil P darab dengan Q. Kalau kita nak tengok dari segi luas dia, inilah segi 4 dia. Okey, ini adalah TR, jumlah hasil. Okey, jadi sekarang kita adalah tengok melalui pengkiraan. Pelajar boleh gantikan P sama dengan 15. Lepas tu darab dengan kuantiti keseimbangan 25 unit. 15 darab dengan 25. Jadi jawapan dia akan sama dengan RM 375. Okey, so itu adalah berkenaan dengan jumlah hasil. Okey, kita sambung tentang kos pula. Okey,
berkaitan dengan jumlah kos. Jumlah kos itu adalah TC, total cost. Okey, kalau dekat sini kita nak cari TC, kita perlu guna AC sahaja. Okey, sebab tak ada maklumat yang lain boleh membantu kita dah. Okey, jadi pelajar pun sudah tahu bahawa TC, macam mana kita boleh dapat TC kalau dengan adanya AC? Ini bab 5 kita sudah belajar kan? Jadi kita akan guna AC darab dengan Q. Jadi sekarang kita kena tengok AC itu berapa. Okay. Tengok semula pada titik keseimbangan. Ini titik E. Jadi dekat titik E sini kita bagi dia tarik ke bawah sehingga sentuh AC. Okey, turun. Inilah AC. So AC berapa masa itu? 13. Okey, jadi kita guna 13 darab dengan Q. Q kita adalah sebanyak 25 unit. Okey, jadi selesaikan. Kita akan dapat jawapan kita sama dengan RM 325. Okey, so itu adalah total cost. Okey, seterusnya nak cari untung ataupun rugi. Okey, rumus untung. Kan kita kata rumus untung TR tolak TC kan? Okey, jadi TR dekat sini kita sudah tahu sama dengan 375 dan TC kita 325. Okey, jadi kalau kita selesaikan tolak sahaja akan jadi positive value kan? Kalau positif itu bermaksud dia memperoleh untung. Untung yang diperoleh adalah sebanyak RM50. Okey, jadi kita guna TR tolak TC sahaja. Dan satu lagi perkara yang Miss nak tekankan, untung dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada untung lebih normal. Kenapa kita kata untung lebih normal? Sebab nilai yang diperoleh ini adalah bernilai positif. Okey, jadi itu adalah cara pengiraan dia. Okey, kita tengok satu soalan lagi yang berkenaan dengan prima B pula. Okey, prima B juga sama, kita tengok dari segi raja dia dulu. Paksi Y ini sepatutnya dilabelkan C, ada P, ada R. Okey, cost, price and revenue. Kurungan RM. Dan kemudian paksi S ini kuantiti. Kuantiti itu merujuk kuantiti keluaran lah. Kuantiti output, kurungan unit. Okey, juga sama step yang pertama itu pelajar kena cari titik keseimbangan prima dulu. Okey, so keseimbangan prima tercapai apabila MC sama dengan MR. Jadi ini kalau MC, MR kita, inilah dia. Jadi titik keseimbangan dia dekat sini. Okey, pelajar boleh terus labelkan dia sebagai E. Dan daripada ini kita terus boleh nampak harga keseimbangan. Ingat, harga itu kat mana? Sebab kita kata syarat PPS. P sama dengan MR sama dengan AR juga sama dengan DD kan? Jadi itu adalah harga dia. Dengan demikian, harga keseimbangan dia adalah sebanyak RM12. Jadi harga keseimbangan pelajar boleh terus tulis RM12. Okey, lepas itu kuantiti keseimbangan, tarik ke bawah, iaitu 20 unit. Okey, seterusnya kita nak cari jumlah hasil. Sama seperti tadi, jumlah hasil itu adalah P darab dengan Q. So, P kita 12, Q kita 21. Jadi kalau kita nak cari luas jumlah hasil itu, sebenarnya P darab Q. Inilah luas dia, kawasan dia. Okey, jadi guna P darab Q, 12 darab dengan 21, kita akan dapat RM 252. Okey, itu adalah jumlah hasil yang diperoleh bagi firma B. Okey, kemudian kita nak tengok jumlah kos. Sama seperti tadi, jumlah kos itu adalah TC. Jadi rumusnya kita akan guna AC darab dengan Q. Sama seperti tadi. Okey, cuma sekarang kita nak tengok AC dia, tengok keseimbangannya. Titik keseimbangan kat sini, E. AC kat mana? Ya, kan melalui titik ini kan? Jadi bermaksud AC pun pada point yang sama. Okey, so 12 juga AC dia. Dan Q dia berapa? Tengok kuantiti dia. 21.
Jadi kalau kita selesaikan, kita juga akan dapat bahawa jumlah kos yang diperoleh sama dengan RM252. Okey, sama seperti jumlah hasil tadi. Jadi untung yang diperoleh, kita guna rumus untung sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos kan. TR tolak dengan TC. Dengan demikian kita akan dapati bahawa 252 tolak 252, jadi kita akan dapat untung kita sama dengan sifar. Kalau dapat sifar, apa jenis keuntungan ini? Ya, kita akan katakan dia sebagai untung normal. Okey, jadi ingatlah itu adalah beza antara untung lebih normal dengan untung normal. Jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah penerangan bagi keuntungan prima. Jadi, untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang titik penutupan prima. Kalau anda suka video ini, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Okey, jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan tersebut pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balas soalan yang dikemukakan. Okey? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini dan terima kasih diucapkan atas sokongan anda. Agak berharap video yang disediakan ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey? Bye-bye.